A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang kitab ini merupakan kitab yang menghuraikan syarah Al-Imam Al-Mahalli, dan saya tak langsung kitab ini juga turut menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus dapat bersama membaca kitab ini, walhamdulillah. Dan dalam pertemuan yang lepas, kita telah pun meneliti tentang status perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan, adakah kita wajib mengikutnya atau tidak? Kalau perbuatan itu merupakan perbuatan yang khusus kepada baginda Nabi, adakah kita juga perlu mengikutnya atau tidak? Alhamdulillah, dalam pertemuan-pertemuan yang lepas kita telah membicarakan perkara ini menerusi kitab Qurratul Ain. Moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita sedikit sebanyak kefahaman berkenaan dengan bagaimana seseorang mujtahid melihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perbuatan baginda Nabi, dan bagaimana mereka meneliti hadis tersebut dari sudut kita pula selaku umat. Adakah kita wajib mengikutnya, melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan, atau bagaimana? Alhamdulillah, selesai perbahasan itu, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan iqrar. Kalau sebelum ni Nabi sendiri melakukan satu perbuatan, tapi kali ini kita akan meneliti pula perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan di hadapan Nabi atau diketahui oleh baginda Nabi, tetapi tidak diberikan sebarang komentar oleh baginda Nabi. Sama ada komentar dari sudut gaya badan, maksudnya reaksi Nabi, atau dari sudut sabdaan Nabi. Maksudnya Nabi apabila dilakukan perbuatan itu di hadapan Nabi, atau Nabi mengetahui bahawa sahabat bagian-bagian melakukan perbuatan tersebut, Nabi senyap tanpa sebarang komen. Jadi adakah senyapnya Nabi apabila baginda melihat suatu perbuatan atau mendapat cerita bahawa sahabat Nabi fulan bin fulan melakukan suatu perbuatan, lalu Nabi tidak mengeluarkan sebarang reaksi, sama ada reaksi marah atau reaksi suka, gembira, sebaliknya yang berlaku adalah Nabi senyap tanpa sebarang reaksi pada riak wajah baginda Nabi, maka adakah ini bukti ataupun petunjuk bahawa perbuatan itu dibenarkan oleh syariat? Kerana Nabi SAW tidak memberikan sebarang reaksi. Kalau benda itu haram, mesti Nabi akan sebut. Atau sebenarnya perbuatan itu tidak boleh dilakukan kerana Nabi tidak menyatakan status perbuatan tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti berkenaan dengan tajuk iqrar, yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang mana tajuk ini walaupun ia bukan perbuatan Nabi, tetapi perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi, atau perbuatan yang dilakukan bukan depan Nabi tetapi diketahui oleh baginda Nabi, dan Nabi tidak menunjukkan sebarang reaksi sama ada suka atau tidak suka, maka adakah ini satu petunjuk bahawa perbuatan itu boleh dilakukan oleh mukallaf yang lain? InsyaAllah kita akan meneliti tajuk ini, dan Imamul Haramain mendatangkan tajuk ini selepas beliau menceritakan tentang perbuatan baginda Nabi, dan masih lagi berada di bawah tajuk Al-Af'al. InsyaAllah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, cuma kali ini tajuknya bukan perbuatan Nabi tetapi perbuatan yang dilakukan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan tajuk ini, cuma kita hanya akan bacakan tajuk ini
Dan mungkin kita akan berhenti awal sikit lah. Kebetulan tadi saya baru selesai ambil vaksin. Lenguh sikit tangan dan mata rasa macam panas-panas sikit. Mungkin tidak balas ke, ataupun memang saya suka tidur ke, wallahualam. Tetapi mungkin kita baca tajuk ni saja, lepas tu saya minta izin untuk berehat lah. Tapi tak tahu jugalah, kok jadi naik syekh masa mengajar sampai sejam juga, saya tak pasti, wallahualam. Kita tengok macam mana. Apapun, kita hadiahkan lebih dahulu Al-Fatihah kepada Sayyidina Al-Imam Al-Imam Al-Haramain Al-Juwani. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Al-Haramain, juga kepada Al-Imam Al-Hattab, juga kepada Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kepada ketiga para ulama ini dan juga seluruh para ulama. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rehat dulu sahabat kita Rasul zaman Ramli kata rehat dulu Rasanya nak rehat juga sebenarnya, macam hampir-hampir nak tangguhkan kelas rasa, tapi rasa tak seronok pula sementara belum nampak sakit betul-betul lagi. Minta tak ada kesan sampingan lah selepas vaksin ni. Tapi ala kulli kita baca takat yang mampu, insya-Allah kita rehat. Kita baca sambil-sambil lah. Rasanya membaca ni bukan satu kerja yang berat kot, insya-Allah. Kalau menebah dusun tu mungkin kerja berat Tapi insya-Allah kita doakan, moga-moga doakan juga saya, moga-moga kita semua dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-Hattab al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala: wa iqraru sahibi syari'ati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-qawli sadiri min ahadin bihadratihi huwa ay dhalika al-qawlu qawlu sahibi syari'ah, ay ka qawlihi, ka iqrarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala qawlihi bi'ata'i salabil qatili liqatilihi, muttafaqun alaih. Okey, sebentar tuan-tuan, nampaknya saya nak cas sekejap dan tukar kejap sebab tak perasan tadi set bateri dah low. Sekejap Okey. Dah. Allah ya karim. Lenguh pun lepas kena cocok ni. Allahumma salli ala al-habib. Semoga sihat semula kita, insya-Allah. Atas dasar usaha lah ni atas dasar usaha kita. Moga-moga Allah SWT berkati. Okey. Saya tak dapat nak guna mic kerana cas. Saya minta maaf lah, tadi kita kalut di pusat vaksin tadi, tak sempat saya nak cas. Saya pun tak perasan apa namanya rupanya tak ada bateri Okey, harap-harap suara saya dapat didengar dengan baik. Okey, qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala:
Wa iqraru sahibi syari'ati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-qawli sadiri min ahadin bihadratihi huwa ay zalika al-qawlu qawlu sahibi syari'ati ay ka qawlihi ka iqrarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ala qawlihi bi'ata'i salabil qatili liqatilihi. Muttafaqun alaih. Ini teks yang didatangkan oleh Imam Al-Khattabi Al-Maliki. Okey, asalnya adalah untuk menjelaskan matan Al-Waraqat. Kita tengok matannya apa? Matan Al-Waraqat iaitu kenyataan asal Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah berbunyi wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawli huwa qawlu sahibi syari'ah. Yang bermaksud perakuan. Kita kata ikrar ni macam perakuan. Maksud ikrar di sini iaitu syariat ataupun Nabi SAW tidak mengeluarkan sebarang respon, sama ada dari sudut suara Nabi atau dari sudut gaya wajah baginda Nabi SAW terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan di hadapan Nabi. Jadi apabila Nabi tidak memberikan sebarang komentar, sama ada komentar secara lisan atau komentar secara riak wajah, sama ada suka, benci, nampak marah, tak ada sebarang komentar. Nabi bersahaja begitu apabila perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi, maka itu adalah kata Imam Al-Haramain perakuan pemilik syariat iaitu Nabi SAW terhadap suatu ucapan seseorang lah maksud dia, yang dia bercakap dan ucapannya itu didengar oleh baginda Nabi, itu adalah ucapan pemilik syariat. Maksudnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini Imam Haramain ini menyatakan bahawa sebarang ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang di hadapan baginda Nabi dalam keadaan ucapan itu tidak dikomentar oleh baginda Nabi, itu satu perakuan bahawa ucapan itu adalah ucapan baginda Nabi SAW. Maksud dia seumpama ucapan itu adalah ucapan Nabi, walaupun pada hakikatnya ia bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat contohnya. Tetapi apabila ucapan itu tidak dikomentar oleh baginda Nabi, Nabi mengambil sikap senyap, tidak mengeluarkan sebarang sikap dan tidak menunjukkan sebarang riak wajah sama ada suka atau tidak suka terhadap ucapan tersebut, maka sikap bersahaja Nabi ketika itu dinamakan sebagai ikrar, iaitu pengakuan, perakuan. Jadi walaupun ia bukan ucapan Nabi, seperti ia itu adalah ucapan baginda Nabi SAW. Maknanya apabila ia sudah dianggap seperti ucapan Nabi, maka ucapan itu boleh menjadi ucapan sahabat contohnya, tersebut menjadi dalil yang dari sudut hukum hakam, dan boleh dijadikan sebagai dalil untuk menggalakkan kita melakukan ibadah contoh. Maknanya kenapa sedangkan ucapan sahabat bukan dalil? Mazhab yang kuat berpendapat ucapan sahabat, perbuatan sahabat tidak menjadi dalil dari sudut syariat. Tetapi apabila ucapan itu diperakui oleh baginda Nabi, dimaksud perakui sini Nabi senyap dan tidak membuat sebarang komentar, maka seumpama ucapan itu adalah ucapan Nabi. Jadi kalau ia ucapan Nabi, maka ia adalah dalil, dia adalah hadis. Maka begitu jugalah sebarang ucapan sahabat yang diucapkan di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi tidak mengeluarkan sebarang komentar. Okey, ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan kita lihat apakah uraian yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang beliau juga sebenarnya menghuraikan kalam Al-Imam Al-Mahalli dalam buku ini, dalam Syarhul Mahalli ala Waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Wa iqraru sahibi syari'ati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-qawli sadiri min ahadin bihadratihi, sebarang ucapan pemilik syariat, iaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibi syariat kita kata pemilik syariat lah, kita terjemahkan begitu. Sebarang perakuan daripada sahibi syariah. Kita dah sebut tadi perakuan maksud dia senyap, as-sukut. Iqrar di sini maknanya sukut. Sukut bila ayy ta'liq, senyap tanpa ada sebarang taklikan, tanpa ada sebarang komentar. Sikap senyap yang dilakukan oleh pemilik syariat, iaitu Nabi SAW terhadap sesuatu ucapan
yang keluar daripada seseorang di hadapan baginda Nabi, as-sadiri min ahadin bi hadratihi, yang keluar daripada seseorang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iaitu ucapan tersebut adalah ucapan pemilik syariat. Maknanya ucapan itu pada hakikatnya bukan ucapan Rasulullah, tetapi adalah ucapan seorang sahabat yang disebut di hadapan Nabi, dan Nabi tak kata apa. Nabi senyap dan tak ada sebarang respon daripada baginda Nabi. Maka kata Imam Al-Haramain, itu adalah ucapan pemilik syariat. Maksud dia kata apa? Kata Imam Al-Mahali, ai ka qaulihi. Maksud itu adalah ucapan pemilik syariat, itu ucapan Nabi. Maksud dia apa? Seperti ucapan Nabi. Sebab hakikatnya ia bukan ucapan Nabi. Sebab Nabi tak ucapkan pun kalimah tersebut. Yang mengucapkan kalimah tersebut adalah sahabat. Tetapi apabila ucapan seseorang sahabat di hadapan baginda Nabi dan Nabi tidak memberikan sebarang komentar, maka ia seolah-olah adalah ucapan Nabi. Sebab apa? Nabi SAW sama sekali tidak akan memperakui sebarang ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan itu bercanggah dengan syariat, nescaya Nabi akan tegur. Sebab tugas Nabi adalah menerangkan hukum hakam syariat. Tugas Nabi adalah menyampaikan Islam. Jadi kalaulah ucapan itu salah, tak betul, diucapkan oleh sahabat Nabi contohnya, nescaya Nabi SAW akan menegur tindakan dan juga ucapan yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Tapi Nabi tak cakap apa, Nabi senyap. Kalau Nabi bagi komentar, Nabi kata bagus ucapan ni, so kita tahu jelas memang Nabi setuju. Atau Nabi kata apa, ni cakap macam ni, maknanya kalau begitu benda ni tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi Nabi mengambil sikap senyap, tidak ada sebarang komentar. Maka di sinilah para ulama usulul fiqh mendapati bahawa senyapnya Nabi terhadap suatu ucapan itu adalah dalil keredaan Nabi terhadap ucapan tersebut. Nabi redha dengan ucapan tersebut. Maka dengan sebab itulah ucapan yang disebut di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi mengambil sikap tidak mengeluarkan sebarang komentar, itu seakan-akan ucapan baginda Nabi. Jadi bila dah dianggap sebagai ucapan baginda Nabi, maka bolehlah untuk dijadikan ucapan sahabat Nabi tersebut sebagai dalil untuk hukum hakam, untuk akidah contohnya, kalau kena dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Apa contoh? Okey, sekarang kita akan lihat contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Mahali dan turut juga dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala qawlihi bi i'ta'i salabil qatil liqatilihi, muttafaqun alaih. Contoh ucapan sahabat di hadapan Nabi dan Nabi tidak memberikan sebarang komentar. Apa contohnya? Contohnya seperti perakuan baginda Nabi SAW terhadap Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari sudut apa? Dari perakuan pada apa? Perakuan pada ucapan beliau, ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang telah meminta supaya harta yang dimiliki oleh orang yang dibunuh diberikan kepada orang yang membunuh. Hadis ini telah disepakati oleh telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Sayyidina Abu Bakar pernah mengeluarkan satu kenyataan di hadapan baginda Nabi SAW bahawa seseorang yang berjihad fisabilillah dalam perang, apabila dia telah menewaskan seorang musuh dalam perang, maka segala harta benda yang ada pada tubuh si mati, iaitu tubuh musuh Islam yang telah dibunuh dalam peperangan tersebut, hendaklah diserahkan kepada orang yang telah membunuhnya. Jadi ini adalah satu ucapan asalnya, ucapan Sayyiduna Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang komentar. Jadi ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar menyatakan ucapan ini dan Nabi tidak memberikan sebarang komentar, maka ketika itu ucapan Sayyidina Abu Bakar telah menjadi dalil untuk mengharuskan atau untuk membenarkan seseorang yang berperang fisabilillah, kalau dia berperang, dia telah berjaya membunuh satu orang musuh,
segala harta yang ada di badan musuh tersebut, pedang dia ke, dia punya lembing dia ke, dia ataupun apa saja yang ada di badan dia, baju besi dia ke, kalau zaman dululah, maka boleh diambil oleh orang yang membunuh tersebut sebelum dibahagikan harta rampasan perang. Maksudnya sebelum dibahagikan harta rampasan perang, orang yang telah membunuh seseorang dalam peperangan, tentera Muslim yang telah membunuh seorang tentera bukan Islam dalam peperangan fisabilillah, maka si Muslim yang telah berjaya mengalahkan musuhnya tadi boleh mengambil harta tersebut. Jadi ini asalnya ucapan Sayyidina Abu Bakar, dan ucapan ini telah diperakui, iaitu Nabi senyap tak kata apa, maka ini menjadi dalil untuk menunjukkan bahawa perkara tersebut dibenarkan oleh syariat. Di dalam buku ini, buku Syarah Imam Mahali ala Al-Waraqat, saya datangkan perkara tersebut ataupun realiti yang berlaku ketika itu, iaitu asalnya kalau mungkin perkara ni mungkin tuan-tuan kalau rujuk dalam hadis, tuan-tuan akan timbulkan persoalan, kerana sebenarnya sebelum Sayyidina Abu Bakar menyatakan kenyataan tersebut, Rasulullah telah pun menyatakan kenyataan tersebut. Ini realiti yang kita lihat dalam kitab hadis. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya maksud Al-Imam Al-Mahali, maksud Imam Al-Hattab Al-Maliki yang menyatakan bahawa ucapan tersebut adalah ucapan Sayyidina Abu Bakar dan diperakui oleh Nabi. Dalam buku ini saya datangkan di bahagian nota kaki, saya sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an qala man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuh aqarra ala ifta'i Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bi'ita'i salabil musyrik alladhi qatalahu Sayyidina Ubadah ibn Samit ilaihi radhiyallahu anhu la ila sahabiyyin akhar akhadha salaba ba'da mautil musyrik wa huwa yuridu salab. Jadi asalnya sebelum Sayyidina Abu Bakar menyatakan ucapan ini, sebenarnya Rasulullah telah pun bersabda, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Barang siapa yang telah membunuh seorang musuh yang telah berjaya dibunuh, seseorang yang telah membunuh seseorang dalam perang lah, maksud dia dalam perang, perang fisabilillah, dan si pembunuh mempunyai bukti bahawa dia betul-betul telah membunuh orang musuh tertentu. Jadi dia ada bukti, dia ada dalil yang menunjukkan bahawa tentera musuh yang nama sekian-sekian telah mati ini, saya yang bunuh dia. Dia ada saksi contohnya. Jadi siapa yang telah membunuh seseorang musyrik atau seseorang bukan Islam dalam peperangan fisabilillah, dan dia ada bukti bahawa memang si mati itu telah dibunuh olehnya, maka kata Nabi SAW, falahu salabuhu. Orang tersebut yang membunuh itu berhak ke atas apa yang ada di tubuh si mati tadi. Maknanya pedang dia, zaman dulu pedangnya, topi besi dia, baju besi dia, tombak dia mungkin. Jadi semua senjata yang ada di tubuh si mati tadi adalah berhak untuk diambil oleh orang yang membunuh. Jadi ini asalnya ucapan Nabi, bukan ucapan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi selepas Nabi SAW mengeluarkan ucapan ini, berlaku dalam peperangan tersebut, ada seorang sahabat Nabi SAW telah mengambil pedang, kalau saya tak silapnya pedang, telah mengambil pedang yang dimiliki oleh seorang tentera musyrik yang telah mati dalam peperangan tersebut, yang si musyrik ini telah dibunuh dalam peperangan tersebut oleh seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Saya tengok hadisnya terus sebab kita pernah baca, kadang takut tak perasan. Saya ingatnya Sayyidina Abu Bakar kata la Allah, lain sikit. Sayyidina Abu Bakar bersumpah selalunya wallahi, tapi kali ini la Allah. Saya teringat ucapan tu, jadi kita tengok je hadisnya. Okey, hadis ni ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga dalam Imam Muslim. Okey, kisah dia kalau disebut dalam Sahih Bukhari, apa namanya, dirah, apa namanya ni, bukan pedang, di sini sebut kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hunain. Perang tu perang Hunain.
falamma taqaina kana al-muslimina jawla fara'aitu rajulan minal musyrikin ala rajulan minal muslimin. فاستدركت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau dalam kisah ini Khamis Satu 178 ya. Abu Qatadah. Okey, dalam kisah ini ceritakan tentang kisah Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Sebentar ya. Sebab saya tulis dalam nota kaki saya ini Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Adakah saya tersilap? Sebentar ya, kita tengok kejap. Takut saya tak perasan masa menulis tu takut tersilap Sebentar nak tengok kejap. Sorry. Sebentar. Bagus juga kebetulan terfikir nak tengok hadisnya. Muslim. Okey. Kisah yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni merujuk kepada kisah Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Sebentar. Macam saya telah tersilap sini. Alhamdulillah ada juga hikmah terfikir hadis ni. Sebentar. Kalau dalam nota kaki saya ni, kisah ini sepatutnya merujuk kepada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Kisah dia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim menceritakan bahawa Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu telah dalam peperangan Hunain, ada seorang musyrik, itu lelaki musyrik itu dia hampir satu orang musyrik ni dalam perang Hunain tu. Bila perang Hunain maksud dia tentera muslim berlawan dengan musyrikin daripada Taif maka dia hampir nak membunuh seorang muslim lalu Sayyidina Abu Qatadah telah datang daripada belakang lalu telah menetak tengkuk lelaki tadi, sebab lelaki tadi dah hampir menikam seorang tentera muslim. Lalu Sayyidina Abu Qatadah menyelamatkan muslim tadi dengan menebas ataupun menetaklah kepala musuh tadi. Lalu apabila ditetak kepala musuh tadi, musuh itu berpaling dan telah memeluk Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lalu dia telah, sebab dia dah tenazak, dia kena hentak di kepala dengan pedang. Lalu dia berpaling menghadap kepada yang membunuhnya, iaitu Sayyidina Abu Qatadah. Lalu dia telah memeluk Sayyidina Abu Qatadah dengan pelukan yang begitu kuat sebab dia masa tu tengah nazak. Lalu akhirnya dia pun melepaskan tangan dan dia pun mati. Lalu dalam peperangan yang sedang berkecamuk tu, selesailah kaum muslimin peringkat awal dalam peperangan Hunain lari dalam peperangan tersebut kerana dihujum dengan anak panah yang begitu kuat. Lalu akhirnya apabila peperangan selesai dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat, man qatala qatilan alaihi bayyinatun falahu salabuh. Siapa yang telah membunuh tentera musuh, iaitu musuh musyrik daripada orang-orang musyrik daripada Taif yang mati dalam peperangan Hunain tersebut,
dan dia ada bukti yang dia telah membunuhnya, maka dia akan mendapat harta yang ada di badan si mati tadi. Lalu Sayyidina Abu Qatadah telah bangun dan bertanya kepada orang ramai, siapa yang menyaksikan peristiwa saya membunuh si mati ni? Dan sebab beliau jumpa satu mayat, dia kata mayat ni saya yang bunuh dia. Cuma siapa nampak, sebab tengah perang mana ada orang saksi dalam perang ni sambil-sambil lah, sebab masing-masing tengah sibuk berperang. Lalu beliau telah bangun berulang kali bertanya kepada orang ramai, siapa yang dapat jadi saksi yang dia, iaitu Sayyidina Abu Qatadah, telah membunuh lelaki tersebut. Lalu tanya-tanya, tak ada siapa pun yang mengaku, tak ada siapa pun yang menjawab. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, malaka ya Abu Qatadah, apa kena dengan kamu wahai Abu Qatadah? Bangun duduk, tanya siapa yang menjadi saksi yang kamu telah membunuh lelaki ini. Lalu Sayyidina Abu Qatadah pun cerita macam mana dia telah membunuh lelaki yang mati tersebut, yang lelaki musyrik tadi hampir-hampir membunuh seorang Muslim. Lalu apabila cerita ni disebut, seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi yang lain bangun dan menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betul, saya menyaksikan bahawa Abu Qatadah yang telah membunuh lelaki tadi. Dan cuma apa yang ada di badan lelaki tadi, iaitu berupa pakaian pegang lelaki tadi, itu ada pada saya, kata seorang sahabat Nabi tadi. Dan saya harapkan sayalah yang akan mendapatkan pakaian peperangan ataupun senjata yang ada di badan lelaki tadi. Jadi kata lelaki tadi, sahabat Nabi tadi kata Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bincanglah dengan Sayyidina Abu Qatadah, pujuklah beliau supaya beliau izinkan harta yang ada di badan si mati itu diserahkan kepada saya. Lalu ketika itulah Sayyidina Abu Bakar bangun, dan Sayyidina Abu Bakar kata, la Allah, idzan la ya'midu ila asadin min usudillah yuqatilu 'anillahi wa 'an rasulihi fayu'tika salabahu. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebab lelaki tadi minta Rasulullah pujuk Sayyidina Abu Qatadah supaya Sayyidina Abu Qatadah menghadiahkanlah pakaian peperangan, pakaian perang yang ada pada badan si mati tadi untuk diberikan kepada lelaki Ansar tadi, kepada seorang lelaki yang terlibat dalam perang. Dalam hadis tak sebut lelaki itu lelaki Ansar ataupun tidak. Cuma akhirnya ketika lelaki itu pujuk Rasulullah, supaya Rasulullah pujuk Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari, Sayyidina Abu Bakar bangun dan Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Kalau dibuat begitu, nescaya ada seorang yang akan berjuang fi sabilillah, berjuang bermati-matian, dan dia telah menewaskan musuh. Tiba-tiba orang lain pula yang akan dapat baju perang ataupun pakaian yang ada pada si mati tadi. Yang berjuang orang lain, yang dapat orang lain. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Lalu kata Rasulullah SAW, sadaqa fa'atihi iyyah. Lalu kata Rasulullah, benar apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu Rasulullah kata pada lelaki tadi, kamu pulangkan semula pakaian ataupun senjata yang kamu ambil daripada si mati, kamu kena beri kesemula kepada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Sebentar. Jadi kisah ini merujuk kepada Sayyidina Abu Qatadah. Tapi saya macam mana, wallahu ta'ala alam, boleh tersilap, maafkan saya. Dalam nota kaki ni saya sebut yang telah dibunuh oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Sedangkan yang betulnya bukan Sayyidina Ubadah bin As-Samit, tetapi Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi bagi siapa yang memiliki buku ini, di muka surat yang ke-57 boleh tengok di bahagian nota kaki dan boleh betulkan ya. Nanti insya-Allah dalam cetakan yang akan datang kita akan buat pembetulan lah. Sayyidina Al-Aziz qatalahu Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Bukan yang dibunuh oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Saya tersilap maafkan saya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, saya pun tak terfikir nak buka buku ni Cuma saja nak baca, rupanya saya menjumpai kesilapan yang saya telah buat tanpa sedar dalam cetakan buku ini Alhamdulillah ala kulli hal, rezeki Allah Ta'ala tunjukkan kesilapan kita untuk diperbetulkan. Jadi kisah dia sebagaimana yang kita dengar tadi, ucapan itu adalah ucapan
Sayyidina Abu Bakar itu sebenarnya adalah berasal daripada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah mengeluarkan satu ucapan selepas peristiwa seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi mengambil senjata yang ada pada badan si mati tadi, pada badan tentera musyrik daripada Taif yang mati tadi. Dia telah ambil, sedangkan bukan dia yang membunuh. Yang membunuh lelaki tersebut adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Cuma saya tersilap dalam buku ni, saya tulis Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Bila kita rujuk balik, rupanya berlaku kesilapan. Dan saya pun tak pasti macam mana saya boleh tertulis. Sabukul qalam mungkin. Tertulis, nak tulis lain, tertulis lain. Lalu akhirnya ketika itulah Sayyidina Abu Bakar sebut pada Nabi, la Allah idzan la ya'midu ila asadin min usudillah yuqatinu 'anillahi wa 'an rasulih fayu'tiyaka salabahu. Jangan begitu wahai Rasulullah. Demi Allah tidak ya Rasulullah, jangan begitu. Kalau tidak, nanti ada orang yang dia bukan yang bunuh, yang lain yang membunuh, tiba-tiba yang tidak membunuh pula mendapat pakaian ataupun mendapat persenjataan yang ada pada tubuh si mati. Lalu kata Nabi SAW, sadaq, benar apa yang telah disebutkan oleh anda wahai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi kalau ikut riwayat Imam Muslim, Nabi SAW selepas mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar tersebut, baginda telah memberikan komentar, iaitu baginda menyatakan, sadaq fa'atihi iyahu, benar apa yang kamu sebut wahai Abu Bakar. Maka wahai sahabatku yang ambil pakaian perang tadi, bagi semula kepada Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi kalau ikut riwayat Imam Muslim, tidak berlakulah ikrar. Tidak berlakulah ikrar. Sebab kalau ikut dalam kitab kita yang sedang kita pelajari ini, Al-Imam Allahumma salli ala Rasulillah, Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, hasil daripada beliau mendatangkan kenyataan Imam Al-Mahalli, menyatakan bahawa Nabi SAW telah memperakui apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Bila masuk ikrar, maknanya seorang sahabat sebut satu ucapan dan Nabi tak kata apa. Tapi dalam realiti kisah yang didatangkan berdasarkan riwayat Al-Imam Muslim secara khususnya, Sayyidina Rasulullah selepas mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar tadi, beliau, itu baginda Nabi SAW telah bersabda, sadaqah. Beliau telah bercakap benar. Benar apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi di sini mungkin kita akan timbul sedikit pertanyaan ni, mengapa Al-Imam Al-Mahalli selaku orang yang mendalami ilmu hadis, kerana beliau murid langsung kepada Al-Imam Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan orang biasa-biasa. Beliau telah mendatangkan contoh kisah Sayyidina Abu Bakar sebagai contoh kepada ikrar, sedangkan kalau menurut riwayat Imam Muslim, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat komentar, bukan tidak memberikan sebarang komentar. Bahkan beliau telah membuat komentar bahawa apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah benar. Jadi kalau begitu, maksud dia tidak jadi contoh kepada ikrar. Contoh ini tidak akan dianggap sebagai contoh kepada ikrar, kerana yang berlaku bukan ikrar. Ikrar maksud dia Nabi senyap tak kata apa. Nabi senyap tak kata apa. Dalam masa yang sama Nabi menyuruh, yang berlaku adalah Nabi menyuruh pula lelaki sahabat Nabi yang telah mengambil pakaian yang ada di badan si mati tadi untuk memulangkan semula pakaian tersebut kepada pembunuh si mati tadi, iaitu Sayyidina Abu Qatadah, yang saya sudah tersilap tulis di bahagian komen dalam buku Syarah Imam Mahalli ini, bahawa sahabat yang telah membunuh tadi adalah Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Maafkan di atas kesilapan. Jadi macam mana kita nak fahami kenyataan Imam Al-Mahalli? Sebab secara zahir yang kita faham ini adalah satu kesilapan, kerana yang berlaku bukan ikrar, yang berlaku adalah Nabi
mengucapkan ucapan yang menunjukkan yang Nabi telah bersetuju dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar yang berkata, la Allah idzan ya'midu ila asadi min usudillah yuqatilu anillahi wa an rasulihi. Ucapan ini diperakui oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Rasulullah mengatakan, sadaq, benar ucapanmu wahai Abu Bakar. Jadi maknanya tidak berlakulah ikrar, sebab ikrar yang kita fahami dalam tajuk sekarang ni iaitu Nabi senyap tidak membuat sebarang komentar. Jadi apa penyelesaian? Ini satu sebab bila kita baca Imam Al-Mahalli sebut Rasulullah telah memperakui, maksudnya Nabi senyap tidak mengatakan apa-apa dan tidak membuat sebarang komentar terhadap ucapan Sayyidina Abu Bakar yang telah meminta supaya harta yang si mati itu diserahkan kepada pembunuhnya, iaitu harta si mati itu diserahkan kepada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi bagaimana? Okey, sedangkan bila kita baca riwayat Imam Muslim dinyatakan bahawa Rasulullah telah berkata sadaq, ucapan tersebut adalah benar. Jadi mungkin kita akan timbul macam mana ni? Sebab tak kena dengan tajuk ikrar. Jadi saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya bila memerhatikan perkara ni, mungkin yang diinginkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah SWT dengan tajuk ikrar ini iaitu berdasarkan riwayat yang lain. Sebab kalau berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Bukhari ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi juga menyatakan sadaq, menyatakan ucapan Sayyidina Abu Bakar itu adalah benar, jadi tidak berlaku ikrar. Tapi ada satu riwayat yang mana dan riwayat ini kisah yang sama, dan riwayat hatta dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari pun setakat yang saya jumpa secara laju-laju ni, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari kalau ikut dalam cetakan Maknas Al-Islami, iaitu pada hadis yang ke 4365. 4365, selepas Sayyidina Abu Bakar menyatakan ucapan la Allah izan la ya'midu ila asadi min usudillah yuqatilu anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fayu'tiyaka salabahu. Lalu hatta dalam riwayat ini pun disebut sadaq. Kalau ikut riwayat ini pun disebut sadaq. Jadi di sini agak muskil, di sini agak muskil mengapa Imam Al-Mahalli mendatangkan riwayat yang seakan-akan kita faham daripada ucapan iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar tadi bahawa tidak ada sebarang komentar, tidak ada sebarang komentar daripada baginda Nabi. Namun bila kita mendapati apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar ini dikomentarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini agak muskil, agak muskil kerana tidak kena dengan realiti yang kita temui di dalam kitab-kitab hadis. Wallahu taala a'la wa alam. Saya ingat tadi ada riwayat bila kita cari laju ni tak terjumpa riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sebarang komentar, bahkan yang dijumpai adalah beri komentar. Mungkin saya boleh cari sekejap sebentar. Kalau ikut riwayat Imam Bukhari pun Nabi kata sadaqah. Bila sadaq dia tak jadi ikrar. Dari riwayat Imam Bukhari yang kedua, Imam Muslim pun disebut Nabi kata sadaqah. Dari riwayat Imam Abu Daud pun juga Nabi sebut sadaq. Jadi kalau di situ maknanya ada sedikit muskil dalam contoh ini. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi ada sedikit iskal, ada sedikit persoalan pada contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Dalam keadaan kita tahu Imam Mahalli ni seorang yang bukan orang calang-calang. Beliau murid kepada Imam
Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Namun secara zahir ucapan beliau ini seakan-akan bercanggah dengan apa yang kita fahami. Sebab ikrar yang dibincangkan dalam tajuk usul fiqh bukanlah pengakuan baginda Nabi dengan maksud Nabi mengatakan ya ucapan kamu betul. Itu tak jadi ikrar. Ikrar yang dimaksudkan adalah sukutun Nabi SAW. Maksudnya dibuat satu perbuatan dan Nabi tidak mengeluarkan sebarang komentar. Nabi tidak membuat sebarang komentar terhadap tindakan tersebut. Maka ini diiktibar sebagai pengakuan daripada baginda Nabi. Cuma contoh yang didatangkan di sini menunjukkan Nabi ada membuat komentar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Secara amanahnya saya tidak mengetahui jawapan mengapa didatangkan contoh ini bagi al-iqrar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin di sana ada jawapan tapi saya sendiri tidak menemuinya, wallahu a'lam. Tapi walau bagaimanapun yang penting kita mengetahuilah, okey. Atau mungkin juga ada riwayat lain, ada riwayat lain yang secara zahir riwayat itu Nabi SAW senyap dan tidak menunjukkan sebarang respon. Mungkin kalau kita nak cuba fahami tindakan Al-Imam Al-Mahalli yang seakan-akan tidak kena dengan realiti ini, untuk kita katakan bahawa kenyataan beliau adalah benar. Sebab dalam kita mempelajari kitab-kitab turas karangan para ulama, bila kita mendapati satu ucapan seakan-akan tidak benar, maka kita kena berusaha. Sebelum kita kata ucapan itu salah, cuba kita kena berusaha lebih awal. Ada tak kemungkinan bahawa sebenarnya ucapan ini benar dengan melihat sudut-sudut tertentu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cuma secara zahir yang saya faham di sini, tidak berlaku ikrar terhadap realiti yang didatangkan contohnya oleh Sayyidina Al-Imam Al-Mahalli, juga Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebab yang berlaku secara realitinya Nabi membuat respon terhadap ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan tajuk yang kita bincangkan adalah sekiranya satu ucapan disebut depan Nabi dan Nabi senyap, sukut. Nabi senyap dan tidak mengeluarkan sebarang respon. Itu tajuk ikrar yang dibincangkan sekarang. Namun apabila dinyatakan perkara ini dan didatangkan pula contoh yang seakan-akan tidak sama dengan tajuk ini, maka wallahu a'lam, mungkin di sana kita bakal direzekikan oleh Allah dengan jawapannya. Tapi cerita dia macam saya sebut tadi lah, ceritanya adalah Nabi SAW pada peringkat awal telah bersabda, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu. Barang siapa yang telah membunuh seseorang dalam satu peperangan lalu dia mati terbunuh, maka apabila yang membunuh mempunyai bukti bahawa dia telah membunuh si mati tadi dalam peperangan tersebut, maka si pembunuh berhak untuk mendapat apa yang ada di tubuh si mati tadi. Lalu Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari telah berjaya membunuh satu orang musyrik dalam peperangan Hunain, dan akhirnya selepas habis peperangan beliau mendapati bahawa beliau telah membunuh satu orang dalam masa yang sama. Beliau nak ambil lah pakaian yang dipakai oleh si mati tadi, lalu tidak menjumpainya. Lalu akhirnya beliau tanya, siapa yang boleh jadi saksi yang saya telah membunuh si mati ini? Akhirnya seorang sahabat Nabi mengaku bahawa beliau melihat Sayyidina Abu Qatadah telah membunuh lelaki tersebut, si mati tadi, daripada orang Taif tersebut dalam peperangan Hunain. Cuma lelaki tadi minta daripada baginda Nabi supaya memujuk Sayyidina Abu Qatadah supaya melepaskan hak beliau dan memberikan harta yang ada di badan si mati itu kepada si lelaki tadi. Sebab lelaki di kalangan sahabat Nabi tadi dah ambil dah mungkin pedang, mungkin apa sajalah yang ada di badan si mati tadi. Cuma beliau tak nak serahkan kepada Sayyidina Abu Qatadah, walaupun itu hak Sayyidina Abu Qatadah. Cuma beliau minta daripada Nabi supaya memujuk Sayyidina Abu Qatadah supaya tidak mengambil harta tersebut, kerana beliau inginkan harta itu. Mungkin cantik, mungkin bernilai, mungkin mahal harganya. Lalu ketika itulah Sayyidina Abu Bakar
menyatakan kepada baginda Nabi dan bersumpah dengan nama Allah bahawa tidak boleh seperti itu. Sebab yang membunuhlah yang berhak. Nanti orang lepas ni dia tak bunuh tapi dia ambil. Jadi tindakan ataupun ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini telah dikomentar oleh baginda Nabi dengan ucapan baginda Nabi, sadaq fa'atihi iyah. Kata Rasulullah, benar, benar. Ucapan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi adalah benar, dan Nabi telah memerintahkan, Nabi kata kepada lelaki tadi, pulangkan semula harta yang kamu telah ambil tadi kepada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi daripada kisah ini tahulah kita bahawa iqrar yang kita fahami iaitu sukut tidak berlaku dalam tajuk ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apapun saya akan cuba merujuk kod nanti direzekikan Allah kita dapat lihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Sebab Imam Al-Mahalli bukan calon-calon orang yang belajar terus dengan Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan beliau mempunyai satu Imam Mahalli ni sebagaimana di awal-awal kitab dulu, siapa yang mengikutinya, Imam Al-Mahalli ni mempunyai ketajaman akal yang begitu menakjubkan. Jadi bila kita kenal siapa Imam Mahalli dan tiba-tiba beliau mengeluarkan ucapan yang pada kita secara zahir adalah salah, berat sikitlah kita nak kata salah, sebab mungkin di sana beliau inginkan sesuatu yang kita tak faham sekarang. Ala kulli hal kita ceritakan apa yang kita faham dan kita bersangka baik dengan Al-Imam Al-Mahalli. Okey, kita balik semula kepada kitab. Qaulihi ka iqrarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala qaulihi bi i'ta'i salabil qatil liqatilihi muttafaqun alaih. Kisah ni telah kita nyatakan, dan itu contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli dan didatangkan oleh Imam Al-Hatta Al-Maliki juga, merujuk kepada contoh Nabi SAW mendengar satu ucapan diucapkan di hadapan baginda Nabi dalam keadaan Nabi tidak membuat sebarang komentar. Nabi tidak membuat sebarang komentar terhadap ucapan tersebut. Cuma contoh yang didatangkan ini macam kita sebut tadi agak tak kena dengan realiti yang kita dapati dalam kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, mungkin Imam Al-Mahalli punya jawapan yang kita belum menemuinya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan sekarang kita akan melihat pula contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki yang beliau ambil juga daripada Imam Al-Mahalli untuk contoh perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak memberikan sebarang komentar. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa iqraruhu ay sahibi syari'ati sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala al-fi'li sadiri min ahadin bihadratihi ka fi'lihi ay ka fi'li sahibi syari'ah. Perakuan beliau dimasukkan sini iaitu pemilik syariat ni. Siapa pemilik syariat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Nabi memperakui, maksudnya Nabi senyap tak kata apa terhadap ucapan yang diucap di hadapan baginda Nabi. Sekarang sekiranya yang berlaku di hadapan Nabi bukan ucapan tapi perbuatan pula. Okey, satu orang melakukan satu perbuatan di hadapan Nabi dan Nabi tak kata apa. Okey, jadi sekarang perakuan baginda Nabi SAW terhadap perbuatan yang terbit daripada seseorang di hadapan baginda Nabi, bihadratihi, maksudnya bihadrati sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perbuatan dilakukan oleh seseorang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang komentar, maka itu seperti perbuatan baginda Nabi, ka fi'lihi, maksudnya ka fi'li sahibi syariah. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut seumpama itu adalah perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ia seperti perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perbuatan yang dilakukan itu seperti perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey. Kenapa? Kerana kalau perbuatan itu bercanggah dengan syariat, nescaya Nabi akan menyatakan bahawa perbuatan ini salah. Tiba-tiba Nabi tak kata apa, senyap, tidak mengatakan sebarang kenyataan, dan tak ada pula riak wajah Nabi itu gembira ke, tak suka ke, setuju ke. Senyap je. Nabi memandang perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak ada sebarang komentar. Maka ini adalah
seperti Nabi pula yang melakukan perbuatan tersebut. Walaupun perbuatan itu tak dibuat oleh Nabi, dilakukan oleh seorang sahabat contohnya. Tetapi apabila Nabi tak memberikan sebarang komentar, ini menunjukkan bahawa perbuatan itu tidak ada sebarang dosanya, tidak ada sebarang salahnya, seakan-akan Nabi sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Bila perbuatan itu sudah seperti perbuatan baginda Nabi, maka perbuatan itu boleh menjadi dalil, boleh menjadi dalil untuk isu akidah ke, ataupun isu fiqh ke, atau fadail amal ke. Maksudnya kalau cukup syarat boleh menjadi dalil, kerana dia sudah seperti perbuatan baginda Nabi SAW. Dan kita telah berbincang panjang minggu lepas berkenaan dengan perbuatan baginda Rasulullah SAW. Jadi hukum perbuatan sahabat Nabi yang dilakukan di hadapan Nabi dan keadaan Nabi tak memberikan sebarang komentar, perbuatan sahabat itu seperti perbuatan baginda Nabi SAW. Okey, apa contohnya? Ka iqrarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khalid bin al-Walid ala akli dhab. Contoh yang didatangkan di sini, dan ini asalnya adalah contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Mahalli dan didatangkan juga oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Contohnya perakuan baginda Nabi SAW terhadap Sayyidina Khalid bin Al-Walid dari sudut beliau telah makan seekor dhab. Dhab ni kita kata biawak pasir lah, bukan biawak yang macam kita lihat di Malaysia ni. Sejenis biawak di padang pasir yang dikenali dengan nama al-dhab. Dhab dan dhab ni pun dah sampai ke Malaysia. Orang kata minyak dhab minyak yang diambil daripada binatang tu. Saya pribadi tengok binatang tu, saya geli nak makan. Saya rasa macam itu macam biawak. Memang muka pun muka biawak. Tapi Sayyidina Khalid makan. Sayyidina Khalid makan dan Nabi lihat. Dan tidak pula ada sebarang komentar daripada baginda Nabi SAW. Okey. Jadi kisah Sayyidina Khalid bin Al-Walid makan dhab dan Nabi lihat dan Nabi tak bagi sebarang komentar, maka perbuatan Sayyidina Khalid walaupun bukan dibuat oleh Nabi, Nabi tak makan dhab. Sampai sudah Nabi tak makan dhab. Tapi hidangan dhab itu dimakan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid dan Nabi memandang perbuatan Sayyidina Khalid tanpa sebarang komentar daripada baginda Nabi. Maka ini menunjukkan seakan-akan Nabi sendiri yang makan. Jadi ini boleh dijadikan sebagai dalil bahawa makan dhab dihalalkan oleh syariat kerana ia dimakan oleh Sayyidina Khalid di hadapan Nabi dan Nabi tak ada bagi sebarang komentar. Maka ini menunjukkan seakan-akan Nabi sendiri yang makan, walaupun Nabi tak makan, tapi seakan-akan Nabi yang makan. Bila Nabi makan, maksudnya apa? Benda itu halal. Ini hadis ini juga kata Imam Al-Mahalli muttafaqun alaihi. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Cuma kalau kita rujuk dalam kitab hadis, perincian kisah ini asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidang daging dhab panggang. Dan Nabi tak tahu bahawa itu daging dhab. Jadi ada satu dihidangkan kepada baginda Nabi daging dhab. Sayyidina Khalid pun ada masa tu. Dan Nabi nak ambil, nak makan. Lalu salah seorang isteri baginda Nabi memberitahu bahawa itu adalah daging dhab yang dipanggang. Terus Nabi tak jadi ambil. Bila Nabi tak jadi ambil, Sayyidina Khalid bin Al-Walid tanya kepada Nabi, aharamun? Sayyidina Khalid bertanya kepada Nabi SAW, adakah haram makan daging dhab? Aharamun huwa? Adakah daging dhab ni haram? Lalu Nabi SAW bersabda, la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Bila ditanya oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid, adakah makan daging dhab ni haram? Nabi SAW bersabda, tidak. Nabi sudah menjelaskan kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid bahawa bahawa makan daging dhab tidak haram. Jadi sebenarnya hukum halalnya daging dhab itu diambil daripada sabdaan Nabi. Diambil daripada sabdaan Nabi. Sebab apabila Nabi tak makan, Sayyidina Khalid tanya kepada Nabi, haram ke ya Rasulullah? Rasulullah kata tak haram. Tetapi saya tidak mendapati binatang ini di tanah asal saya, itu di tanah Mekah. Lalu saya mendapati yang saya ni macam tak selesa, misalnya jijik lah tak berselera untuk makan ni, sebab saya tidak biasa makan makanan ini. Bila Rasulullah kata tak haram, cuma Nabi menyatakan Nabi tak makan sebab Nabi tak biasa makan daging itu, kerana dhab tak ada di Mekah masa tu.
tapi ada di Madinah. Lalu dihidangkan hidangan dhab tu di Madinah. Lalu ketika itu Sayyidina Khalid pun ambil daging dhab yang telah dipanggang itu dan beliau makan dalam keadaan Nabi SAW melihat tindakan Sayyidina Khalid bin Al-Walid tanpa sebarang komentar. Nabi pandang tindakan Sayyidina Khalid yang makan daging dhab tersebut. Jadi contoh yang didatangkan dalam buku ini adalah merujuk kepada tindakan Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang makan daging dhab tadi setelah beliau bertanya kepada Nabi, haram ke tak haram daging dhab ni? Nabi kata tak haram, cuma saya tak nak makan sebab saya tak biasa makan. Lalu Sayyidina Khalid makan. Jadi berlaku satu perbuatan, iaitu makan daging dhab di hadapan Nabi. Nabi tak makan, Sayyidina Khalid yang makan. Bila Sayyidina Khalid makan di hadapan Nabi dan Nabi tak kata apa, maka ini adalah contoh satu perbuatan yang dibuat oleh Nabi dalam keadaan Nabi melihat perbuatan itu dilakukan tanpa sebarang komentar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa ada sebarang komentar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi daripada sinilah kita dapat mengambil contoh bahawa perbuatan Sayyidina Khalid yang makan daging dhab itu seakan-akan Nabi sendiri yang makan. Main boleh menjadi dalil. Kalau nak kira-kiranya halal daging dhab tu telah diketahui lebih awal sebelum Sayyidina Khalid makan, iaitu dari sudut apa? Dari sudut jawapan Nabi. Tapi sebagai seorang faqih boleh mendatangkan bahawa di sini ada dua penghujahan. Pertama, daging dhab boleh dimakan kerana Nabi kata ia tidak haram. Yang kedua, berdasarkan perbuatan Sayyidina Khalid yang makan daging dhab depan Nabi dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang komentar, maka ini menunjukkan bahawa makan daging dhab tidak bercanggah dengan syariat. Makan daging dhab tidak bercanggah dengan syariat. Jadi contoh yang didatangkan di sini, walaupun Nabi memperakui, Nabi dah sebut hukum, tapi perbuatan Sayyidina Khalid itu Nabi tidak perlu sebarang komentar. Nabi tak pun kata bagus tindakan kamu. Kalau Nabi kata begitu tak jadi ikrar. Itu sudah ada ucapan Nabi dalam menyatakan perkara tersebut. Okey. Cuma yang berlaku secara realiti adalah sebagaimana didatangkan dalam buku ini, iaitu perbuatan itu dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang komentar terhadap perbuatan tersebut. Okey. Alhamdulillah, selesai kita kepada perbahasan ini. Cuma ada satu lagi perbahasan yang didatangkan di sini, iaitu kalau tadi ucapan ataupun perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi, lalu kita pun tahu apabila Nabi tidak memberikan sebarang komentar, ini menunjukkan bahawa perbuatan dan juga ucapan yang dinyatakan itu seperti ucapan dan perbuatan Nabi yang boleh diangkat sebagai dalil untuk hukum hakam dan juga perkara-perkara yang lain. Boleh jadikan dalil dalam akidah, contoh kalau cukup syaratnya, boleh jadi dalil untuk hukum hakam dan semestinya akan boleh jadi dalil untuk fadail amal. Okey, itu perbuatan dan juga ucapan yang dibuat di hadapan Nabi. Bagaimana pula sekiranya perbuatan ataupun ucapan itu dilakukan oleh seseorang bukan di hadapan Nabi, tetapi akhirnya Nabi dapat tahu peristiwa itu, Nabi dapat tahu perkara itu dalam keadaan tidak pula ada sebarang komentar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat Qala rahimahullah wa ma fu'ila fi waqtihi ay fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Apa sahaja perbuatan yang telah dilakukan pada waktu baginda Nabi. Maksud pada waktu baginda Nabi ni iaitu pada zaman hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Imam Al-Mahalli dan juga Imam Al-Hattab ai fi zamanihi, iaitu pada zaman, mana pada waktu Nabi tu maksud dia pada zaman baginda Nabi, pada hayat baginda Nabi. Fi ghairi majlisi, cuma perbuatan itu tidak dibuat dalam majlis baginda Nabi, bukan dibuat di hadapan Nabi, tetapi wa alima bihi wa lam yunkirhu. Okey. Sebelum tu saya tertinggal satu ucapan kata Imam Al-Hattab Al-Maliki setelah beliau mendatangkan kisah
tentang Sayyidina Khalid tadi, kata beliau wazalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun an yukirra ala munkar. Kenapa perbuatan Sayyidina Khalid contohnya tadi sudah dianggap seperti perbuatan Nabi lalu menjadi dalil untuk hukum hakam? Ini kerana sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, iaitu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada memperakui satu perkara mungkar. Maka kalaulah perbuatan yang dibuat oleh Sayyidina Khalid itu bercanggah dengan syariat, nescaya Nabi akan tegur, tak betul cara kamu ni. Maka akan ditegur perbuatan ataupun ucapan yang dibuat di hadapan Nabi. Kalau ucapan itu tidak betul, maka tidak akan disinyapkan oleh Nabi, sebaliknya Nabi akan menyatakan bahawa perbuatan dan juga ucapan itu tidak betul. Tapi bila Nabi senyap terhadap sebarang perbuatan atau sebarang ucapan yang dibuat di hadapan Nabi, maka itu petunjuk bahawa perbuatan itu dibenarkan oleh syariat dan boleh menjadi dalil untuk menunjukkan bahawa perbuatan ataupun ucapan itu adalah benar. Okey. Itu berkenaan dengan ucapan dan juga perbuatan. Okey, kalau perbuatan itu dibuat pada zaman Nabi tapi bukan depan Nabi. Lalu kita dah baca tadi, sekiranya dilakukan sebarang perbuatan pada waktu hayat baginda Nabi SAW, tapi tidak dibuat di hadapan Nabi, bukan dalam majlis Nabi, dibuat di waktu lain pada zaman Nabi SAW, cuma Nabi akhirnya mengetahui akan perbuatan tersebut dan Nabi tidak pula mengingkari, Nabi tidak pula menyatakan bahawa perbuatan itu haram, maka apa status perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan di hadapan Nabi tetapi sudah diketahui akan perbuatan itu oleh Nabi SAW. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Maka hukum perbuatan tersebut adalah sama dengan hukum sebarang perbuatan yang dibuat pada majlis baginda Nabi SAW. Walaupun perbuatan itu tidak dibuat di hadapan Nabi, tetapi oleh kerana Nabi dah tahu dan Nabi tak bawa sebarang komentar, maka perbuatan itu seakan-akan dibuat di hadapan Nabi. Dibuat di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengatakan apa-apa. Jadi maknanya perbuatan yang dibuat itu tidak ada salahnya kerana dia sama dengan perbuatan yang dibuat di hadapan Nabi tanpa sebarang komentar daripada baginda Nabi. Yang kita dah bincang tadi, bahawa sebarang perbuatan yang dibuat di hadapan Nabi tanpa sebarang komentar daripada baginda Nabi SAW, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai satu perbuatan yang salah. Contohnya apa? Ka'ilmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihalifi Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu annahu la ya'kulu at-ta'ama fi waqti ghaizihi thumma akala lamma ra'a al-akla khaira kama yu'khadhu min hadisi Muslimin fil at'imah. Okey, contoh didatangkan di sini adalah seperti pengetahuan baginda Nabi SAW terhadap sumpah yang sudah dikeluarkan, sumpah yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang bahawa beliau bersumpah dia tak nak makan makanan yang ada di rumah beliau sewaktu beliau sedang marah. Di kisah dia begini, Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar telah mengambil beberapa orang para sahabat, diajak ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk makan di rumah Sayyidina Abu Bakar. Okey, jadi Sayyidina Abu Bakar jemput beberapa orang sahabat datang ke rumah beliau, cuma beliau pula tidak balik ke rumah. Beliau hanya minta sahabat tadi pergi ke rumah dan makan makanan yang ada di rumah beliau, manakala Sayyidina Abu Bakar pula bersama terus dengan Nabi, bincang dengan Nabi, bersama dengan Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun lama dah dengan Nabi, beliau pun balik ke rumah dengan harapan sahabat-sahabat tadi dah selesai makan dan dah balik. Tiba-tiba tengok sahabat-sahabat tadi masih ada di rumah Sayyidina Abu Bakar dan masih belum makan. Lalu Sayyidina Abu Bakar kenapa tak makan? Kata mereka, kami tak akan makan melainkan setelah anda tiba dahulu. Terasa nak hormat tetamu lah, nak hormat tuan rumah. Jadi tetamu tak nak makan melainkan tuan rumah ada sekali. Maka marahlah Sayyidina Abu Bakar sebab Sayyidina Abu Bakar dah suruh datang rumah makan. Dan dalam masa yang sama waktu dah lewat. Beliau dah balik dah lewat. Bagi kalau ikut yang kita faham, beliau balik nak rehat terus dah. Tiba-tiba sahabat masih ada, tak makan lagi. Dah disuruh makan, tak nak makan sebab nak tunggu Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar ketika dalam keadaan marah tersebut berkata, demi Allah, saya tidak akan makan makanan tersebut. Dan beliau telah menyuruh para sahabat tadi makan. Beliau kata makan, saya dah jemput kamu makan, silakan makan, saya demi Allah tak akan makan. Nak menunjukkan, masa tu Sayyidina Abu Bakar agak marah sikit lah.
tak setuju dengan tindakan para sahabat yang sudah disuruh makan tapi tak nak makan, kononnya nak tunggu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya jadi lewat. Sayyidina Abu Bakar dah balik lewat, dalam masa yang sama tetamu belum makan lagi. Akhirnya para sahabat pun akur, mereka pun makan. Bila mereka makan, Sayyidina Abu Bakar mendapati makanan yang mereka makan tak luak-luak, macam belum disentuh. Sedangkan beliau sendiri melihat para sahabat ambil makanan tu dah makan, tetapi makanan yang ada dalam bekas makanan tu seakan-akan belum disentuh orang. Lalu ketika tu Sayyidina Abu Bakar dah bersumpah dah yang tak nak makan. Beliau tak nak makan. Lalu apabila beliau mendapati bahawa makanan tu tak luak-luak, tahulah beliau bahawa makanan tersebut adalah makanan yang berkat, sehingga Allah Ta'ala menjadikan makanan itu tidak luak walaupun sudah dimakan. Lalu akhirnya beliau telah makan makanan tersebut kerana beliau mendapati ada keberkatan pada makanan tersebut. Walaupun beliau telah bersumpah dengan nama Allah yang beliau tak nak makan, tapi setelah beliau mendapati makanan itu ada unsur-unsur barakah, ada unsur-unsur karamah, lalu akhirnya beliau mahu makanan yang ada keberkatan itu juga masuk dalam tubuh beliau, lalu beliau pun makan. Lepas tu disebut di sini disebut summa akala lamma ra'al akla khaira. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun makan makanan tersebut setelah beliau mendapati makanan itu bagus. Makan lebih bagus daripada tak makan. Sebab walaupun dah bersumpah, tetapi masalahnya makanan yang ada di hadapan beliau ketika itu bukan sebarangan. Ini makanan yang Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan. Iaitu makanan itu tidak luak-luak walaupun sudah dimakan. Patutnya kalau kita makan sikit, tapi makanan tu tak luak-luak pula, macam tak dimakan lagi. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun makan makanan tersebut dan melanggari sumpah beliau, dan selepas itu beliau pun membayar kafarah sumpah. Akhirnya beliau pun menceritakan kisah itu, keesokannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kisah yang didatangkan bagaimana perbuatan itu dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar di rumah. Beliau bersumpah tak nak makan. Akhirnya beliau bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi pun tahu cerita itu, dan Nabi memperakui tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tindakan Sayyidina Abu Bakar yang bersumpah betul, bercanggah pula dengan sumpah, melanggari sumpah kerana melihat perbuatan melanggari sumpah lebih baik daripada meneruskan sumpah, maka perbuatan itu tidak ada salahnya, kerana apabila diberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sebarang komentar. Kama yu'khazu min hadisi Muslimin fil at'imah. Sebagaimana kisah ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-At'imah. Kalau kita buka Sahih Muslim, kita tak jumpa pun kitab Al-At'imah. Yang kita jumpa adalah Kitabul Ashribah. Tapi Imam Al-Mahli sebut fi Al-At'imah. Hadis cerita tentang kisah Sayyidina Abu Bakar ni ada dalam Kitabul At'imah. Tapi bila kita cek, tak ada pun tajuk dalam Sahih Muslim yang ada Kitabul At'imah, yang ada Kitabul Ashribah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin di sana ada nuskah Sahih Muslim yang digunakan oleh Al-Imam Al-Mahali. Pada kita, nuskah kita Kitabul Ashribah, tapi dalam nuskah beliau Kitabul At'imah. Mungkin kerana itulah beliau menulis dalam buku ini fi Kitabil At'imah, sedangkan kalau kita lihat dalam Sahih Muslim yang sampai kepada kita, yang ditulis adalah Kitabul Ashribah. Hadis ni ada dalam Kitabul Ashribah dalam Sahih Muslim, dan tidak ada Kitabul At'imah dalam Sahih Muslim setakat yang kita jumpa. Mungkin di sana ada nuskah lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah minggu depan saya akan cuba mencari jawapan isu ikrar tadi. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita jawapannya biiznillah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ikrar yang kita fahami adalah sebarang tindakan yang dibuat di hadapan Nabi sama ada ucapan atau perbuatan, dalam masa yang sama Nabi senyap tidak memberikan sebarang komentar, dan ia seakan-akan bersalahan dengan kisah Sayyidina Abu Bakar yang meminta supaya harta yang ada pada tubuh si mati dalam perang Hunain itu diberikan kepada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kita akan lihat semula minggu depan biiznillah. Saya akan cuba meneliti kitab-kitab yang lebih besar. Saya akan meneliti kitab-kitab yang lebih besar. Moga-moga kita menjumpai jawapan tersebut biiznillah. Jazakumullahu khairan. Minggu depan kita akan tengok sikit lagi tajuk ini, dan kita akan masuk pada tajuk yang baru biiznillah subhanahu wa taala. Terima kasih semua. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.